Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Katina Awit Abdullah, bisnes partner kepada Ajmed Khalif Alamin. Kami disponsor ke dalam bisnes yang cukup hebat ini oleh Haiman Darai, Cikgu Nazmi dan Cikgu Alawiyah. Kami diberi bimbingan dan tunjuk ajar oleh FEDC Syarul Fahmi dan Masyatu. Dan seterusnya kami didoakan dari jauh oleh penaung rumput mesra iaitu New Founders Double Diamond, Ayanda Haji Abdullah dan Bonda Haji Mariam. So hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang atmosphere sky. So apa yang kita akan bincang hari ini adalah tentang kualiti udara, kesedaran tentang pencemaran udara dalam rumah, faedah atmosphere sky dan seterusnya pemasangan dan masalah pendiagnosis. Okey. Apakah itu pencemaran udara? Kita kena tahu dulu apa itu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah campuran partikel dan kimia dalam atmosfera, menimbulkan ancaman serius terhadap kesihatan dan alam sekitar. Pencemaran boleh wujud di dalam atau di luar rumah. Kalau kita tengok dalam gambar ini, antara salah satu faktor ataupun punca ataupun sumber pencemaran udara adalah daripada kilang. Tengok asap-asap dekat sini. Bukan saja kilang, dari asap dari kenderaan juga. Okey, itu adalah salah satu faktor daripada punca pencemaran. Dan seterusnya kita tengok bakteria dan virus yang tidak kelihatan. Dalam udara kita sebenarnya ada bakteria dan ada virus, tapi kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita. So, kulapuk. Kulapuk ini menyebabkan kerengsaan pernafasan seperti batuk dan berdehit. Allergen menjejaskan mereka yang mempunyai hidung dan kulit yang sensitif. Dan seterusnya, penyakit berjangkit, penyakit bawaan udara mudah merebak seperti influenza dan juga seperti coronavirus yang sedang melanda kita sekarang. Coronavirus. Okey, sedar tentang pencemaran udara. Udara yang kita nafas tercemar dengan bahaya. 9 daripada 10 orang kini menghidup udara tercemar. Bahan zarahan yang merosakkan kesihatan mengganda diameter 2.5 mikron atau kurang. Pencemaran udara akan menjejaskan kesihatan dengan serius. Contohnya seperti kerosakan kulit, kesan sistem deria, kemurungan dan juga berat badan menaik. Dan satu fakta menarik di sini ialah 1/3 daripada kematian strok, kanser paru-paru dan penyakit jantung adalah disebabkan oleh pencemaran udara. Influenza. Diameter virus adalah 80 hingga 120 nanometer, 0.08 ataupun sehingga 0.12 mikron. Virus influenza boleh hidup di permukaan yang keras selama 48 jam. Seperti di tombol pintu, permukaan kaunter dapur dan juga barang mainan. Okay. Influenza adalah virus yang boleh berjangkit, yang menjangkiti hidung, tekak dan paru-paru. Dan ia sangat cepat tersebar di antara manusia, sesama manusia. Boleh tersebar dengan orang lain hingga sejauh 6 kaki apabila seseorang ikut batuk ataupun bersin. 1 meter padu udara mengandungi 15,000 virus sesemak. Ia berada dalam udara selama berjam-jam dan ini boleh menyebabkan anda sakit. Yang itu sebab itu kalau kita tengok kalau satu rumah tu seorang batuk, semuanya boleh berjangkit kepada orang lain. Dan seterusnya kita tengok PM 2.5, bahan zarahan PM. Partikel material adalah kombinasi partikel pepejal dan titisan cecair dalam udara. Terdapat saiz yang berbeza bagi PM yang boleh disedut. PM 2.5 hingga diameter kurang daripada 2.5 mikrometer ataupun 1/28 daripada rambut manusia ataupun 50 hingga 70 mikrometer. Yang ini PM 2.5 adalah partikel pencemaran kecil yang boleh memasuki tubuh anda dan boleh menyebabkan kerosakan pada sistem pernafasan, penyakit paru-paru, serangan jantung dan juga strok.
Dan kita tengok pula kepada coronavirus. Okey, berjangkit antara haiwan dengan manusia, boleh transmisi. Transmisi ni maksudnya boleh disebarkan. Sindrom pernafasan akut yang teruk, SARS, COVID, coronavirus transmisi daripada kucing private. Sindrom pernafasan Timur Tengah, MERS, COVID virus transmisi dari unta dromedari. COVID-19 masih dalam penyiasatan mengenai bagaimana virus ini berasal dan menyebar. Diameter virus adalah 120 nanometer ataupun sama dengan 0.12 mikron. So, gejala biasa yang berlaku gejala pernafasan, demam, batuk, sesak nafas dan juga kesukaran bernafas. Keadaan kritikal pula apabila sudah memasuki pneumonia, sindrom pernafasan akut yang teruk, kegagalan buah pinggang dan juga berlakunya kematian. Jadi, apa itu udara bersih? Udara bersih maksudnya adalah udara yang tahap bahan cemarnya kurang ataupun sangat rendah. Contohnya partikels kurang, bahan kimia kurang, kotoran kurang, habuk kurang dalam udara, itu maksudnya udara bersih. Kita sering menyangka bahawa menghirup udara bersih di luar itu bagus dan selamat. Sangat penting untuk mengetahui segala alat yang boleh memberikan anda akses kepada udara yang lebih bersih. Mengapa kualiti udara dalam bangunan, rumah pejabat atau bilik gym dan lain-lain lebih tercemar daripada di luar? Tengok kenapa lebih tercemar. Kebanyakan orang mengandaikan bahawa dinding rumah mereka mampu menghindarkan bahan cemar berbahaya. Malangnya, dinding yang sama juga boleh memerangkap bahan cemar dalamnya. Dorongan untuk menjimatkan tenaga telah menyebabkan peningkatan potensi pencemaran udara. So, kita tengok pada diagram ini, apabila kita menutup rumah, kita boleh menjimatkan tenaga, mengurangkan pertukaran udara luar, memerangkap dan memadatkan bahan cemar udara dalam rumah itu tersendiri. Bahan cemar tambahan. Udara di dalam rumah adalah 5 kali lebih tercemar berbanding di luar. Kenapa? Di dalam rumah ada keruping haiwan, peliharaan dan juga manusia. Kita ada kimia berbahaya, plastik dan lampu contohnya. Dan apakah kesan-kesan pencemaran udara dalam bangunan? Ini adalah kesan negatif. Kesan-kesan yang boleh menjejaskan kesihatan boleh berlaku disebabkan bahan cemar udara dalam bangunan. Contoh, otak boleh menyebabkan gangguan sistem saraf pusat. Mata dan hidung boleh menyebabkan kerangsaan pada mata atau hidung. Jantung boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular. Paru-paru boleh menyebabkan pneumonia. Jadi kesan-kesan ini bukannya boleh muncul hari ini terus muncul. Tak. Dia akan muncul bertahun-tahun kemudian kalau kita tidak membendung pencemaran udara di dalam rumah kita. Jadi, mengapa guna penulin udara? Adakah penulin udara berbaloi untuk wang anda? Okay, kita tengok di sini. Sangat berbaloi sekiranya kita dapat mengurangkan kimia dan partikel dalam udara melalui penuras tadi. Kita boleh kurangkan partikels, kita boleh kurangkan kimia, kita boleh kurangkan kotoran dan juga kita boleh kurangkan habuk untuk menjamin kebersihan udara di dalam rumah. Jadi udara yang anda hirup, ketenangan minda yang dinikmati sememangnya sangat berbaloi. Nyawa anda sama dengan duit. Apalah salahnya melabur sedikit untuk ketenangan minda, untuk mendapatkan udara yang segar di dalam rumah. Dan seterusnya, faedah kita memiliki penulin udara memperbaiki peredaran udara dan menghapuskan kulapuk, mengurangkan penyakit pernafasan dan juga ini yang paling penting dapat menyingkirkan bakteria dan virus, influenza dan juga coronavirus. Okey, bagaimanakah penulin udara berfungsi? Okay, ini kita faham. Penulin udara, kita tengok dekat sini, udara menyedut, penulin udara ni dia akan sedut dan paksa udara bilik melalui penuras berlainan untuk mengurangkan kimia dan partikel dari udara melaluinya. Kamu tengok sini, ikut anak panah.
Okey, semua bahan cemar dia akan masuk ke dalam penulin udara dan kemudian setelah ditapis melalui 3 penuras, uh, penulin udara akan membebaskan udara yang bersih untuk kita sedut seisi keluarga. So, bagaimanakah ciri-ciri atmosfer sky dibandingkan dengan jenama pesaing? Okey, kita tengok dekat sini padatan bahan partikel kecil dan halus yang tinggi sama dengan risiko kesihatan. Okey, partikel kecil 2 kurang 2.5 mikron. Okey, kalau kita tengok dekat sini dia akan masuk melalui hidung dan juga mulut. Dan kalau kita tengok dekat sini dia akan menyebabkan kerengsaan kepada kita punya kerongkong. Smaller particles such as PM2.5 can travel deep into lungs, causing lung and heart problem. Dan apabila bahan cemar tadi masuk terus ke dalam paru-paru anda, ini ialah menyebabkan paru-paru anda dan juga kardiovaskular ataupun jantung anda boleh menyebabkan permasalahan. Di sinilah kesannya padatan bahan partikel kecil tadi kalau kita tidak bendung sepenuhnya. Okey, seterusnya kita tengok atmosfer sky, sistem udara ada sistem penuras 3 peringkat berkesan menyingkirkan bahan cemar bawaan udara sesuai untuk pembersihan udara dalam bilik. Dan kalau kita tengok dekat sini, atmosfer sky sistem penurasan ada 3 peringkat. Penutup hadapan, pra-penuras, penuras HEPA dan juga penuras karbon. Untuk pra-penuras, penuras yang paling depan sekali, boleh menyingkirkan partikel besar dan membantu melanjutkan haian penuras partikel utama seperti boleh menapis rambut dan juga habuk. Dan kemudian penuras HEPA ini berkesan menyingkirkan 99.99% bakteria dan virus. Contohnya seperti influenza, particles material yang 2.5 dan juga coronavirus. Dan yang bestnya, ia boleh menuras partikel sekecil 0.0024 mikron. Kalau kita nak bandingkan dekat sini pasir 90 mikrometer, rambut manusia 50 hingga 70 mikrometer, dembuga 5 hingga 11 mikrometer, partikel 10 kurang daripada 10 mikrometer, partikel 2.5 kurang daripada 2.5 mikrometer dan virus kira-kira 0.1 mikrometer. Dan kita punya penapis dia boleh tapis sehingga 0.0024 mikron. Jadi sangat-sangat berkesan kita punya penuras HEPA untuk menyingkirkan bakteria dan virus. Okey, kita tengok dekat sini lagi perbandingan saiz. Okey, boleh menyingkirkan sehingga 99.99% partikel sekecil 0.0024 mikron dari udara melalui penuras. Kalau kita tengok ini adalah perbandingan di antara perbandingan antara particles dan yang boleh kita tunjuk dekat sini bahawa kita punya penulinan udara boleh tapis ke semua bahan berikut dan juga boleh mengurangkan lebih 300 bahan cemar bawaan udara dan bahan cemar yang lain. Dan kalau kita tengok dekat sini, kita cuba play dulu, dapat play ke tidak. Boleh, so kita teruskan. Okey, penuras karbon diaktif. Kita dah tengok penuras, kita dah tengok penuras HEPA dan ini penuras karbon diaktifkan. Okey, fungsinya adalah untuk mengurangkan bahan cemar kimia, VOC dan molekul bau. Dia boleh mengurangkan bau rokok, bau haiwan peliharaan dan juga bau lembap dalam rumah. Menyerap dan bertindak balas dengan kimia dan gas di dalam rumah anda, memerangkapnya dan juga mengubahnya menjadi garam, gas dan wap air yang tidak berbahaya. Ini adalah fungsi penuras karbon. Ini juga video tak boleh main. So, okey, kadar penghantaran udara bersih CADR. Liputan kaki persegi atmosfer sky kita ini adalah 465 square feet. Dan prestasi pembersihan adalah
300 cfm. Ini lagi kita tengok hebatnya kita punya penulin udara adalah mendapat pengesahan pihak ketiga. Mohon perakuan British Allergy Foundation. Pihak Kebajikan Kebangsaan terkemuka yang memberi sokongan, nasihat dan maklumat bagi mereka yang menghidap alahan. Dan kemudian daripada AHAM Verified, Persatuan Pengilang Peralatan Rumah, sebuah organisasi yang mengesahkan isi padu saiz bilik CADR banyak peralatan di rumah yang biasa. Dan kita ada video lagi. Okey, pengesahan pihak ketiga juga Energy Star. Daripada Energy Star, sebuah program sukarela Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS yang membantu perniagaan dan individu menjimatkan wang dan melindungi iklim melalui keefisienan tenaga yang hebat. Dan seterusnya mendapat pengesahan daripada pihak ketiga ECARF menunjukkan bahawa sistem rawatan udara atmosfer sky telah diuji secara saintifik oleh makmal pihak ketiga untuk mengurangkan atau menyingkirkan allergen dan dengan itu sesuai digunakan oleh mereka yang menghidap alahan. Dan kita boleh tengok dekat sini, ini yang hebatnya kita punya atmosphere sky. Boleh kita boleh install dekat kita punya handphone, dia punya apps, dan kita boleh jadikan alat kawalan jauh melalui handphone kita. Boleh hidupkan dan matikan unit, kita boleh tukarkan kelajuan dan mod kipas. Dan kemudian status peranti, memantau pelbagai peranti juga terdapat di apps tersebut. Dan seterusnya kita juga boleh memerhati kualiti udara, memeriksa kualiti udara dalam rumah, kualiti udara di luar rumah dan juga sejarah kualiti udara di dalam rumah. Dan seterusnya, yang bestnya dia juga ada hayat penuras. Yang ini kita nak tahu bila kita perlu ganti penuras itu tadi. Okey, apakah jenis virus bakteria yang dituras oleh atmosfer sky? Okey, yang kita bincangkan tadi, dia boleh singkirkan 99.9% semua partikel besar yang lebih besar daripada 0.024 mikron. Termasuklah bakteria, virus, demungan, allergen, keruping haiwan dan juga habuk. Okey, yang ini kita boleh rujuk senarai bahan cemah telah disenaraikan yang boleh disingkirkan, boleh kita rujuk di brochure. Okey, adakah bakteria dan virus yang diperangkap oleh penuras HEPA terlepas semula ke udara apabila kita menukar penuras HEPA? Bagaimanakah cara kita uruskan penuras HEPA yang telah digunakan? So, sebenarnya bakteria dan virus dia tak dapat hidup lama di luar tubuh manusia. Dan apabila ia terperangkap oleh penuras, ia menjadi tidak aktif ataupun mati. So, apabila hayat penuras tadi telah hampir tamat tempoh luputnya dan perlu diganti, apa yang anda perlu buat? Penuras lama hendaklah dikeluarkan dari sistem dan terus dimasukkan ke dalam karung sampah plastik untuk dilupuskan. Sangat senang. Dan selepas tu, disyorkan supaya anda macam biasalah, kita cuci tangan selepas mengendalikan penuras itu tadi. Dan seterusnya, apakah pemasangan dan masalah diagnosis? Okey, membuka. Bila anda terima anda punya unit penulinan udara, anda perlu keluarkan daripada kotak, tanggalkan pembalut daripada unit dan tanggalkan semua pembalut dari semua penuras itu tadi. Okey, kemudian pasang semula penuras ke dalam unit dan pastikan penuras HEPA benar-benar dikunci. Dan langkah yang kelima, cucuk teras elektrik ke dalam unit dan sambungkan plug ke soket elektrik. Dan ini adalah bahagian atas ataupun panel paparan yang terdapat di atmosfer sky kita. Yang pertama ini adalah penunjuk penggantian penuras. Yang kedua ini adalah Wi-Fi atau Bluetooth. Yang ketiga adalah kelajuan kipas. Yang keempat adalah penunjuk sensor partikel. Yang kelima adalah tetapan
kita tengok daripada atas ke bawah. Okey, yang ini adalah mod malam. Kelajuan kipas kurang daripada 3 paparan menjadi malam. Yang ini adalah turbo. Kelajuan maksimum selama 30 minit. Dan yang ini adalah auto. Kelajuan kipas berubah bergantung pada kualiti udara. Dan ini adalah untuk kita on dan off kita punya penulin udara. Okey, ini kita tengok penunjuk penggantian penuras. Okey, kita tengok dekat sini. Kalau color hijau seperti ini, ini adalah pra-penuras, ini HEPA dan ini penuras karbon. Kalau warna hijau maksudnya semua dalam keadaan baik. Kalau jingga maksudnya kalau ini color jingga, maksudnya tempoh tinggal 14 hari dan perlu ditukar. Okey? Dan juga untuk C ini. Okey, kalau merah padu. Kalau merah padu maksudnya di sini penuras telah tamat hayat, penuras telah tamat hayat. Okey, kalau merah berkelip-kelip maksudnya ada ralat telah berlaku. Kalau putih bernafas, kemas kini perisian tegar anda. Okey, memahami status Wi-Fi dan juga Bluetooth. Okey, kita tengok kepada Wi-Fi. Kalau putih padu, maksudnya tidak berfungsi. Putih berkelip menunggu sambungan. Biru berkelip percubaan menyambung ke Wi-Fi. Biru bernafas disambung ke Wi-Fi tanpa internet. Biru padu disambung ke Wi-Fi dengan internet. Dan kalau Bluetooth pula, putih padu maksudnya tidak berfungsi. Putih berkelip menunggu sambungan. Biru padu disambungkan ke peranti. Dan ringkasan, kesimpulan yang boleh kita buat hasil daripada kita punya pembentangan pada hari ini ialah penulin udara atmosfer sky kita boleh menurun sehingga 99.99% partikel sekecil 0.0024 mikron. Boleh menyediakan kualiti udara dalaman yang selamat dan sihat untuk anda dan keluarga anda. Dan berkesan menghilangkan 327 pencemaran bawaan udara seperti bakteria, acuan, virus, demungan, kulat, etigen, tunas sabuk dan asbestos daripada udara yang melalui penapis. Jadi, marilah kita sama-sama bantu insan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih sihat. Okay, yang baik itu daripada Tuhan, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.